Allah kata ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kadang kita tengok masalah dalam masyarakat ni dipanggil tidak sedari. Contoh yang kita cakap pasal memecah tradisi tadi. Kadang-kadang kita ni kalau kita ajar benda yang betul macam Ustaz sebut tadi, dia kata kita pecah tradisi. Kadang-kadang kita kena reverse balik. Kita kata kamulah pecah tradisi sebenarnya. Sebab tradisi kita yang sebenarnya kalau kita tengok kana nas ummatan wahidah, Allah kata ya. Yes. Manusia satu umat. Betul. Allah utus Nabi. So tradisi kita asal adalah dengan tauhid kepada Allah SWT. Lalu ada orang mensyirikkan Allah SWT. Betul. Dia yang bawa perpecahan, memecah tradisi. Betul. Bukan kami asal pada asal alastu bi rabbikum tu. Yes. Kan? Sebenarnya kita meneruskan perjuangan tauhid para nabi rasul. Setuju. Seolah-olah kalau contoh mereka mensyirikkan Allah Taala, bila kita kata jangan syirik, dia kata ini nenek moyang kami dah ajar. Kamu tak payah ajar ni. Sebenarnya mereka memecah tradisi kepada kita. Betul tak? Dialah langgar nenek moyang dia yang paling awal sekali. Betul, Nabi Adam. So kalau kamu betul nak ikut tradisi nenek moyang kamu, ikut yang paling awal. Ikut yang paling awal. Hujah lagi yang mereka bawa adalah membuat perpecahan. Betul tak? Bila dia kata melanggar tradisi, punchline dia apa? Kalau kamu langgar tradisi, kamu membawa pecah belah dalam masyarakat. Ini yang saya tak apalah. Saya tak nak kongsi saya berpandangan berkenaan dengan komen tersebut. Bagi saya, siapa yang mencampakkan komen-komen seperti itu secara tak bertanggungjawab, itu bagi saya komen yang sangat jahat sebenarnya. Sebab kalau kamu kata orang nak buat pecah belah, pertama sekali kamu dah tuduh niat orang. Kamu kata, kamu tahu hati dia apa. Dia bertujuan nak memecah belahkan. Tidak ada orang dalam dunia ni nak buat pecah belah tanpa sebab kecuali orang yang benar-benar jahat. Betul tak? So bila kamu kata kamu nak buat pecah belah, kamu dah kata orang tu orang paling jahat sebenarnya. Orang paling jahat yang nak memecahkan keharmonian masyarakat. Isu dia begini. Macam sahabat kita kata, what is the default state? Dalam bahasa Inggeris sebagai default state. Kita kata sebagai al-asl. Ma huwa al-asl? Keadaan yang biasa itu apa? Adakah keadaan yang biasa syirik atau tauhid? Manusia dilahirkan dengan apa? Sepanjang sejarah dilahirkan dengan tauhid, dilahirkan dengan kebijaksanaan, dilahirkan dengan akal. Kamu membawa manusia jauh daripada Tuhan kepada wasilah-wasilah lain, kamu membodohkan akal. Itu sebenarnya melanggar tradisi, dan itu sebenarnya memecah belahkan kesatuan masyarakat. Kamu membawa khurafat dalam masyarakat. Adakah khurafat keadaan biasa dalam masyarakat? Budak-budak kalau tanya, dia tak akan suka khurafat. Betul tak? Kalau kita dengar orang-orang yang convert masuk Islam kan, biasanya ada orang cerita waktu kecil, saya dulu itu, saya punya amma apa itu sembah itu patung saya waktu kecil saya tak suka lah, tapi saya tak boleh cakap, nanti mak amma apa marah. Kecil-kecil dia kata dia ada perasan. Sebab apa? Sebab ustaz sebab patung ni saya yang kena basuh. Lepas tu saya minta pada dia. Dan Firdaus Wang pernah cerita. Firdaus Wang punya cerita pun menarik. Dia kata waktu dia, ialah sebelum dia masuk Islam, dia tanya mak dia, tak salah, okay, kita sembah patung ni, tapi kalau rumah ni terbakar, siapa kena selamatkan siapa? Patung ni akan selamatkan saya, atau saya yang kena ambil patung ni keluarkan daripada rumah supaya dia tak terbakar? Itu seorang orang bijak. Betul? Maksud dia apa? Tauhid itu default state. Benci khurafat, benda-benda yang tak masuk akal, itu adalah penyatuan kepada manusia. Itu yang menyamakan kita. That's what unite us. Bila you bawa bid'ah, you bawa khurafat, you bawa kesyirikan, you yang memecah belahkan masyarakat. You membawa pembodohan masyarakat, you yang memecah belahkan masyarakat. So we have to turn the table lah, macam saudara kita kata tadi. We have to turn the table. Kita tak boleh izinkan dia orang melontarkan pecah belah. Kita kata kalau benar-benar nak bersatu, kita bersatu di atas
common denominator kita sebagai manusia. Apa common denominator kita? Kita mengakui kewujudan Tuhan, dan Tuhan itu esa, dan kita membenci kebodohan. Sebab kita makhluk yang berakal. Kita bukan kucing, kita bukan monyet, kita manusia kan. Itulah yang menyatukan kita. Itu common denominator yang I ada, you ada, you ada, you ada, you ada, you ada, you ada. Tapi khurafat, dia hanya dalam budaya tertentu, culture tertentu. Betul tak? Amalan orang-orang tertentu. You nak umumkan semua tu, you nak mengikat kita dengan sesuatu yang bukan common denominator kita. Faham tak? So cari common goal kita semua. Common point kita apa? Common denominator kita apa? Kita bersatu di atas common denominator itu. That is the best way to unite. Contoh dekat Malaysia ni, ilmuwan berbincang macam mana nak menyatukan rakyat Malaysia, pelbagai bangsa, pelbagai agama. Apa yang semua orang ada dan sepatutnya semua orang tahu dekat negara ini? Bahasa Melayu. Betul tak? Ni salah satu pandangan Profesor Syed Nakib Alatas juga. Kita nak menyatukan negara ini, mesti berdiri atas bahasa. Bahasa mesti seragam. Sebab itu sahaja yang kita boleh sepakat, dan lebih mudah untuk sepakat. Budaya mana boleh? Mana boleh kita paksa orang Melayu amalkan budaya Cina, Cina amalkan budaya India, India. Tak boleh. Agama lagi lah tak boleh. Yang kita boleh compromise is language. Why? Because language everyone can learn. Betul tak? And everyone can say it. Agama tak boleh. Agama bukan benda yang kita boleh tukar-tukar. Bahasa boleh. Bahasa ni macam pakaian, macam makanan. Betul tak? You boleh pakai baju warna berbeza, tak ada masalah. Kalau itu boleh menyatukan kita, why not? Kalau saya kata, kita mesti bersatu di atas dasar kita menerima komunisme. Contoh. Mampu ya? Sampailah takkan bersatu lah. Kita jadikan komunisme ni sebagai pengikat kita semua. Atau kita menjadikan adat pepatih. Contoh, adat pepatih Negeri Sembilan sebagai penyatu rakyat Malaysia semuanya. Berperang lah. Bahasa Melayu. Sebab ini Malaysia. Sama juga, orang yang nak ajak kita bersatu di atas dasar khurafat, samalah macam orang nak ajak rakyat Malaysia bersatu di atas dasar adat pepatih ataupun komunisme ataupun ideologi sosialisme. Gitulah. So you nak bersatu dengan I atas dasar khurafat, atas dasar bid'ah, kita tidak akan bersatu. Dan itu bukan jalan untuk kita bersatu. Kalau you jujur nak bersatu, kita cari common denominator. Always remember that. Kita cari common denominator yang semua orang sudah sedia ada. Itu fitrah kepada tauhid dan akal yang bijaksana. We unite on that, InsyaAllah. Okay. Of course lah, Quran dan Sunnah tu kita tak payah cakap lah. Kita orang Islam, kan? You Islam, I Islam. Quran letak tepi, you letak Ibn Arabi punya kalam lebih tinggi daripada Quran Sunnah. Macam mana kita nak bersatu? Seriously? Kan? Wallahu a'lam. Kan kita boleh kata lagi, Ustaz, mereka memecah tradisi seluruh alam. Allah kata walahu aslama man fis samawati. Masya-Allah. Ya. Kan? Kamu lah memecah seluruh. Kita bukan kepada manusia saja, seluruh makhluk di alam semesta ini. Ya. Tau'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Kadang kita tengok ketaksuban kadang masyarakat. Contoh, kalau tengok dalam rumah ibadat, kadang kita bangga dengan ada candi Borobudur, dikatakan ribuan tahun. Kadang kita tak nampak ada lagi. Allah kata inna awwala baitin, Kaabah tu sendiri sebenarnya lagi lama. Ya. Kadang kita tak rasa kagum dengan Kaabah tu. Kadang kita tengok ini kesilapan sebahagian masyarakat mungkin memandang kita tengok kehebatan Kaabah. Kaabah ni dari segi arkitektur tak ada apa pun. Betul tak? Apa yang Allah ajar kita tu? Dia segi struktur tu ada kehebatan ke? Dari segi seni binanya, dia kita kata biasa. Sebab tujuan dia
bukan dia untuk menjadi tujuan. Dia setakat penyatu je. Penyatu arah kita sahaja. Tujuannya adalah Tuhan. Tapi kalau kita tengok yang lain-lain, apabila sudah ada pelampauan kepada diorang punya patung-patung dan sebagainya, tujuan asal dia hilang. Patung tu sendiri sudah menjadi tujuan. Kita boleh terima bahawa ada orang buat patung bukan pasal patung tu, sebab nak ingat orang soleh yang dah mati. Betul tak? Tapi apabila attention mereka kepada kesenian pembinaan patung, kehebatan patung ini, the arts behind it, macam Borobudur, cerita dia jadi apa? So kalau kita tengok kepada Kaabah tu, pelik tak? Kenapa dalam sejarah Islam tak ada satu khalifah pun yang kata, kita hebatkan sikit dia punya architecture, lawan piramid. Contoh, piramid sampai sekarang orang tak tahu macam mana dia orang buat. Kita lawan Eiffel Tower sikit, kan? Kita masukkan ciri-ciri engineering yang luar biasa, architecture luar biasa. Don't do that, because that's not the purpose. The Kaabah is just batu tanda, sign. It serves its purpose, that's it. Don't go beyond that, kan? Don't go beyond that. So menarik lah kalau kita nak bincang pasal Kaabah ni, dan kehebatan Kaabah melangkaui kehebatan kesenian, sebab dia boleh menyatukan berapa ramai manusia di atas muka bumi ini, berapa bergenerasi. That is a miracle. Tapi orang suka tengok piramid. Sebab apa? The miracle is in the building. But kita diajar, look at the miracle, what this building has cost, not in the building itself. See, kita diajar abstract thinking, kita diajar tengok bigger things. Look at bigger things. Masjid pun, adakah masjid-masjid dalam sejarah Islam yang awal mujassas, maksud dia ada hiasan, decoration yang betul-betul hebat? Tak ada. Bahkan tu menjadi tanda akhir zaman. Betul tak? Apabila masjid gah dengan hiasan, dengan apa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab the purpose of that place is to satukan dia. Sekarang ni masjid itu menjadi attraction. Sebab so people come not for God but for the mosque. Inilah manusia. Signboard boleh menjadi tujuan, sedangkan signboard tujuan dia adalah untuk tunjuk kepada sesuatu selain diri dia. Tetapi orang dah fokus kepada signboard tu. Itulah yang berlaku kepada manusia sepanjang sejarah, daripada tauhid beralih kepada syirik. Sebab kita ni signboard Allah, alam ni signboard Allah. Tapi kita jadikan signboard ni, ayat ini bukan ayat lagi. Ayat ini menjadi hadaf, menjadi tujuan kita. Itu kalau saya nak summarize today's meeting. Wallahu alam. Semoga bermanfaat.